Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadihi law lam tudhnibu la zahaba Allah ta'ala bikum wa la jaa'a biqaumin yudhnibun fayastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, wallazi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwa aku berada di dalam kuasanya, law lam tudhnibu la zahaballahu bikum, jika sekiranya kamu tak buat dosa, Allah Subhanahu wa ta'ala akan lenyapkan kamu dari muka bumi ini. Nabi SAW kata, demi Allah, kalau sekiranya manusia tak ada siapa yang buat dosa, Allah Subhanahu wa ta'ala akan lenyapkan semua manusia yang ada di muka bumi ini. Wala jaa'a biqaumin yuznibun, lepas tu Allah Subhanahu wa ta'ala akan adakan pula satu kaum, yang kaum itu akan buat dosa. Fayastaghfiruna Allah, yang kaum itu selepas mereka buat dosa, mereka minta ampun kepada Allah. Fayaghfiru lahum, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan dosa mereka itu. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis sahih ini dapat kita faham bahawa nama kata manusia ada buat dosa. Nama kata manusia ada buat dosa, kecuali mereka-mereka yang dipelihara oleh Allah. Mereka maksum, tidak buat dosa. Dan yang maksum itu hanyalah Nabi, manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain daripada Nabi yang dijamin maksum, tidak berdosa, semua ada dosa. Kalau manusia tidak buat dosa, Allah Subhanahu wa ta'ala yang terkenal dengan sifat pengampun sudah tidak boleh lagi mengampun manusia, kerana semua manusia tak ada dosa. Maka ternapilah sifat ampun yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi, dia akan buat satu kaum lain, yang kaum itu kemudiannya akan buat dosa, kemudiannya mereka minta ampun kepada Allah, dan Allah akan ampunkan dosa mereka. Daripada hadis ni dapat kita faham bahawa tidak ada bumi yang tidak ditimpa hujan, tidak ada manusia yang tidak buat dosa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat 135 surah Ali Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah
walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Sadaqallahul azim. Maksud dia Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang apabila mereka buat dosa, manusia yang apabila mereka terbuat dosa, au zalamu anfusahum, ataupun mereka telah terbuat satu benda yang benda itu menzalimi diri mereka sendiri, zakarullah, selepas itu mereka teringat kepada Allah. Kita lah ni yang Allah sebut dalam ayat ni, kita lah. Kita ni manusia. Manusia mana tak buat dosa? Cuma bezanya ialah ada manusia buat dosa besar, ada manusia buat dosa kecil. Pokok pangkainya manusia selalu berdosa. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ni, dia kata, dan orang-orang di kalangan manusia ni ada orang-orang yang mereka ini terbuat dosa. Apabila mereka buat dosa ataupun mereka menzalimi diri mereka sendiri, zakarullah, lepas tu mereka teringat kepada Allah. Mereka teringat, kata mereka dah buat dosa, dosa tu menyebabkan Allah Subhanahu wa taala marah mereka. Fastaghfarullah lidzunubihim, maka mereka minta ampun kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, maka mereka minta ampun di atas dosa mereka itu. Tuhan kata, wa man yaghfirudz dzunuba illallah. Tuhan kata, siapa lagi yang boleh ampun dosa kalau tidak Allah? Tidak ada satu kuasa lain yang boleh ampun dosa manusia, melainkan yang boleh ampun dosa manusia ni Allah saja. Dan tidak ada satu kuasa lain yang boleh halang Allah daripada ampun dosa siapa-siapa. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dengan syarat Allah Subhanahu wa taala boleh ampun dosa mereka ni, dengan syarat mereka tidak mengulangi perbuatan dosa itu dalam keadaan mereka mengetahui. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada ayat 135 surah Ali Imran ini dapat kita faham bahawa kita ada Allah. Kita ada Allah. Allah itu Tuhan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala dia duk tunggu aja nak dengar bila manusia nak minta ampun pada dia. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Al-Aghar Al-Muzanni radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yawm 100 marrah, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis ni riwayat daripada seorang sahabat yang bernama Al-Aghar Al-Muzanni radhiyallahu anhu. Kata dia, Nabi SAW bersabda. Sabda Nabi, sesungguhnya hati aku diterangi dengan cahaya. Nabi kata lagu tu. Dalam hadis ni, Nabi kata sesungguhnya la yughanu ala qalbi. Sesungguhnya hati aku diterangi cahaya. Pasal apa Nabi kata hati dia diterangi cahaya? Pasal apa? Wa inni la astaghfirullah fil yawm 100 marrah. Nabi kata kerana aku beristighfar, minta ampun kepada Allah tidak kurang daripada 100 kali satu hari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis itu dapat kita faham bahawa kalau Nabi, manusia yang tidak berdosa pun minta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah satu hari tidak kurang dari 100 kali, maka kita manusia biasa lebih-lebih lagi kena banyak minta ampun pada Allah. Banyak tuan-tuan. Kita muhasabah diri kita. Kita jangan tengok orang. Dosa kita dengan Tuhan banyak mana. Nak boleh jadi kita macam kita malam ni, kita dah buat banyak dosa. Ni nak boleh jadi macam kita malam ni. Kita malam ni merupakan orang yang tang mana ada kuliah agama kita sampai. Kita malam ni macam tu. Bila dengar ayat Quran, bila dengar hadis Nabi, berasa tunduk hati. Kita malam ni macam tu.
Tapi 5 tahun lepas kita macam mana? 10 tahun lepas kita macam mana? 15 tahun lepas kita macam mana? Daripada akil baligh dulu kita macam mana? Muhasabah. Itu dosa kita dengan Allah. Daripada akil baligh nak sampai kita malam ni, berapa banyak semayang kita tinggal? Semayang yang kita duk buat selama ni agak-agak Tuhan terima ke tak ke? Puasa yang kita duk buat sejak daripada kita cukup umur sampai kita malam ni, puasa yang kita duk buat tu agak-agaknya puasa tu Tuhan terima ke tak ke? Daripada kita cukup umur dulu sampai kita malam ni, banyak mana semayang sunat kita duk buat? Berapa kali seminggu kita bangkit untuk buat sembahyang malam? Hati kita sampai setakat malam ni terpanggil tak untuk buat puasa sunat? Yom Arafah, hari Khamis. Hari Khamis nak main ni hari Arafah. Jemaah haji yang ada di Mekah akan wukuf di padang Arafah pada hari Khamis nak main ni. Dan kita disunatkan puasa. Puasa pada hari Arafah, bukan pada 9 Zulhijjah. Sebab hari Arafah ialah hari Khamis ni, tapi 9 Zulhijjah hari Jumaat. Berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi suruh puasa Yaum Arafah. Yaum Arafah, hari Arafah. Nabi tidak suruh puasa 9 Zulhijjah. Maka di kalangan ulama muhaddisin, di kalangan ulama hadis, mereka memutuskan sunat puasa itu ialah pada hari Arafah, pada hari jemaah haji berimpun di padang Arafah. Maka hari Khamis. Hari Khamis nak mai esok lusa ni, bukan sahaja hari Khamis tu hari sunat puasa. Bahkan hari Khamis tu jatuh pada hari Arafah. Cukup cantik. Hati kita rasa terpanggil tak untuk puasa hari Khamis ni? Kalau hati kita rasa terpanggil untuk puasa, bermakna dalam hati kita ada benih-benih iman. Ada benih. Yang benih-benih iman itu tak lama dia akan menumbuhkan satu pohon iman yang kuat. Tapi kalau kita tidak rasa terpanggil untuk nak buat benda-benda yang macam tu, walaupun Nabi SAW sebut, barang siapa yang puasa pada Yaum Arafah, pada hari Arafah itu, Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan dosa dia pada tahun lalu dan dosa dia pada tahun yang akan datang. Ulama sepakat mengatakan ampun dosa itu adalah ampun dosa-dosa kecil. Dan hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Begitu kuat hadis yang menyeru kita suruh buat puasa Yom Arafah. Daripada kita cukup umur sampai kita malam ni, berapa kali dah kita buat puasa Yom Arafah. Kalau tak buat lagi, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kekuatan, kita boleh buat hari Khamis esok lusa ni insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi SAW kata, demi Allah, bahawa sesungguhnya diterangi hati dia ni dengan satu nur, dengan satu cahaya. Nabi kata, adapun hati aku diterangi dengan cahaya, dengan nur itu, kerana aku beristighfar kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, nak membersihkan diri bukan senang, tetapi nak mengotorkan diri sangatlah senang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kekuatan dekat kita untuk sama-sama bersih diri. Kerana syurga adalah tempat untuk orang-orang yang bersih diri. Mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 3. Nurul Ihsan jilid 3. Muka surat 115. Kita masih lagi berada pada tafsir surah Al-Mu'minun yang diturunkan di Makkah. Muka surat 115, kita sambung ayat 78. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa huwa allazi ansha'a lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Dan dialah Tuhan yang menjadikan bagi kamu itu akan pendengaran dan penglihatan dan hati fikiran. Tuhan bagi tahu kat kita dalam ayat ni bahawa apa yang ada kat kita, panca indera yang ada kat kita ni Tuhan bagi.
Mata boleh melihat, telinga boleh mendengar, hati boleh memahami, akal boleh berfikir. Semua Tuhan bagi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala biasa pun dia tak bagi kepada orang-orang yang tertentu. Tuan-tuan pernah dengar cerita tentang Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari yang kita duk baca hadis last kali kita kata Rawahul Bukhari, riwayat Al-Bukhari. Imam Bukhari dilahirkan buta mata. Buta mata dia buta sejak lahir. Tapi mak dia satu orang yang cukup beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, satu orang yang cukup bersih hati. Tiap-tiap malam bangun semayang malam minta kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa ta'ala nampakkan mata anak dia. Tiap-tiap malam mak dia tiap-tiap malam bangun semayang malam minta kepada Allah satu benda aja, minta supaya Allah Subhanahu wa ta'ala bagi anak dia yang dilahirkan buta ni boleh nampak balik. Satu permintaan yang tak masuk akal. Kalau orang lah kata mata buta ni nak buat macam mana dah. Kalau buta daripada asal ni susah lah. Kalau mata elok lepas tu sakit mata, mata buta, cerita dia kena pergi operate. Tetapi mak Imam Bukhari dia minta kepada Tuhan aja. Setelah bertahun lama dia minta kepada Allah, Allah bagi, Allah perkenankan doa dia. Anak dia Al-Bukhari tiba-tiba boleh nampak balik. Boleh nampak dunia ni walaupun dia tidak pernah nampak sejak dilahirkan. Makna dia ialah penglihatan ni Allah bagi. Allah boleh bagi dekat manusia, dia boleh ambil balik. Allah boleh tak bagi langsung, sampai satu tempoh masa baru dia bagi. Allah boleh buat macam mana yang dia berasa nak buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tidak cukup dengan itu, Allah bagi tahu kat kita, wa huwal ladzi ansha'a lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Kata dia, dan dialah Tuhan yang memberi kepada kamu pendengaran, penglihatan dan hati untuk merasai sesuatu. Tapi Tuhan kata qalilan ma tashkurun, itu pun sedikit barang yang kamu syukur akan nikmat Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kat kita macam-macam benda. Sikit aja orang yang tunjuk dia syukur pada pemberian Tuhan. Allah Subhanahu wa ta'ala dia tarik nikmat mata boleh melihat cukup tuan-tuan. Taulah kita susahnya dunia, susahnya nak hidup atas dunia ni bila mata tak boleh tengok. Dia tarik mata aja, dia tarik penglihatan aja. Mata boleh celak juga, tapi dia tarik penglihatan, celak tapi tak nampak. Cukup dah untuk kita merasai betapa susahnya hidup kita atas dunia ni. Duk biasa duk di rumah ada elektrik, tiba-tiba satu hari 24 jam tak ada karan, tak ada elektrik, rasa macam mana? Susah dah. Tambah dengan musim panas lah ni, dia tak ada karan ke? Allahu Akbar, kita rasa sangat susah. Setelah kita diberi peluang untuk rasa nikmat cahaya, satu hari dia tarik nikmat cahaya, kita rasa susah. Boleh kita bayangkan setelah kita diberi nikmat melihat, tiba-tiba Allah tarik nikmat kita boleh melihat ni, betapa susah kita ni. Pun macam tu Tuhan kata qalilan ma tashkurun, sikit sangat orang yang bersyukur atas nikmat hak Tuhan bagi ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wa huwal ladzi zara'akum fil ard wa ilaihi tuhsyarun. Dan dialah Tuhan yang menaruh akan kamu dalam bumi kemudian daripada mati. Dan kepadanya dihimpun kamu, yakni bangkit kubur nanti. Itu dia. Kita mati, masuk dalam kubur. Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya yang meletakkan kita dalam kubur. Walaupun mata kasar nampak macam manusia bawa kita daripada rumah buat main masjid, manusia bawa kita pergi ke liang, manusia lepas mayat kita turun ke bawah, manusia yang kambuh kita, walaupun mata kasar nampak manusia buat benda ni semua, tetapi hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dia jadikan kita daripada tanah, dia balik kita kepada tanah. Itu hakikat sebenarnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sebut benda ni supaya manusia ambil iktibar.
Bila kita tengok kematian dalam masyarakat kita, iktibar kena ambil. Banyak iktibar yang kita kena ambil pada satu kematian yang berlaku depan mata. Banyak iktibar. Kalau ditakdirkan yang mati itu orang baik, kita kenal dia orang baik dalam masyarakat kita. Satu orang yang cukup baik, baik dari segi agamanya. Kita kenal dia. Bila dia mati, ambil iktibar. Dia mati, mudah-mudahan tak apalah. Pasal dia terkenal sebagai orang baik. Kalau kita mati, macam mana? Kalau yang mati ni, satu kampung kenal dari segi jahat dia ni. Kalau dia mati, ambil iktibar. Masya Allah, kata dia ni dah mati dah. Apa yang dia akan tempuh selepas daripada selesai pengkebumian dia. Setiap kematian itu mengandungi 1000 pengajaran. Maka manusia disuruh melihat kematian dengan pandang iktibar. Lebih-lebih lagi dia kata wa ilaihi tuhsyarun, dan kepada Allah satu hari kita akan dihimpun. Apa kita nak bawa menghadap Allah pada waktu kita dihimpun di depan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti? Firman Allah, wa huwallazi yuhyi wa yumit, dan dialah Tuhan yang menghidup dan memati. Kerja Tuhan. Nak boleh kehidup manusia, kerja Tuhan. Berapa ramai orang kaya yang isteri dia daripada start mengandung tu nak sampai 9 bulan nak boleh lahir anak tu, punya jaga ni Allah yang mengetahui. Berapa ramai orang kaya daripada start kata tahu isteri dia mengandung, dia punya jaga ni makan minum isteri dia, dia jaga kesihatan darah dok picek tiap-tiap minggu dan sebagainya. Jaga kandungan ni macam duk menatang minyak yang penuh. Punya jaga ni kandungan isteri ni. Lahir, mati. Siapa pun tak boleh buat apa. Harta kekayaan yang ada pada suami dia, doktor pakar yang duk keliling katil isteri dia, semua pun tidak boleh buat apa. Sebab apa? Sebab yang menghidupkan itu Allah. Bukan duit, bukan manusia. Demikian juga dengan cerita kematian. Tak usah kaya, tak usah berkedudukan, tak usah ada pengaruh, tak usah ada ilmu, tak usah ada apa dekat dia. Bila sampai detik kematian, maka berangkat dia. Tidak ada siapa, tidak ada apa benda yang boleh menghalang dia daripada dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pengajaran mesti diambil daripada ayat-ayat ini. Firman Allah, walahu ikhtilaful laili wan nahar, dan baginya, yakni bagi Allah Ta'ala itu bersalahan malam dan siang dengan hitam dan putih. Duk jadi malam siang silih berganti ni kehendak Allah. Allah nak begitu. Allah nak siang berakhir pada jam sekian, maka berakhir pada jam itu. Allah nak kematian, Allah nak malam bermula pada waktu sekian, maka malam bermula pada waktu itu. Tidak ada satu kuasa dalam dunia ni boleh halang daripada siang mai. Seperti mana manusia tidak boleh halang daripada malam nak mai. Kerana malam siang, gelap dan cerah ni adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dia kata dan lebih kurangnya berlaku siang malam ini juga kuasa Allah. Ada negeri malam panjang, siang pendek. Ada negeri siang panjang, malam pendek dan sebagainya. Berlaku lebih kurang pada malam dan siang. Ini juga kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, afala ta'qilun, maka tidakkah kamu berakal? Yakni kerjaan Allah kamu ambil iktibar dengan akal. Tuhan kata dah hampa tengok semua benda hak dia sebut tadi ni. Hampa dah tengok dah bagaimana ada manusia telinga boleh dengar, ada manusia telinga peka. Hampa dah tengok dah ada manusia mata boleh tengok, ada manusia mata buta. Hampa dah tengok dah ada manusia yang hati dia boleh ambil iktibar. Hampa dah tengok dah ada manusia yang hati keras tak boleh ambil pengajaran. Hampa dah tengok dah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang hidup. Dah tengok dah macam mana Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang mati. Hampa dah tengok dah macam mana malam siang silih berganti. Dah tengok semua benda ni. Tuhan kata afala ta'qilun, pasal apa hampa tidak mau fikir dengan akal? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dia kata Tuhan yang menjadikan perkara-perkara itu, maka Tuhan itulah yang mustahak disembah. Dia kata dah kita tahu Tuhan buat semua benda ni, Tuhan nak atok semua benda ni, pasal apa yang bantah dengan Tuhan? Pasal apa?
Pasal apa tak mau sembah Tuhan? Sembah Tuhan ni maksudnya bukan semayang aja. Sembah Tuhan maksudnya patuh semua benda yang Allah sebut dalam Quran. Itu sembah Tuhan. Dah tahu kata kita ni hidup mati kita ni duk dalam tangan Tuhan, duk dalam kuasa Tuhan. Pasal apa tak mau sembah Tuhan? Kenapa dia kata kamu masih sembah asnam, yakni sembah berhala? Ayat ni dikhitabkan kepada orang kafir. Orang kafir pun tuan-tuan, dia last sekali dia jawab Tuhan tunjuk naik ke langit juga. Last sekali dia jawab Tuhan, dia tunjuk naik ke langit juga. Saya cerita di masjid mana baru ni. Satu sahabat dia gaduh kereta dia pasang aircon pun panas. Tapi hak peliknya dia kata bila naik malam aircon tu sejuk elok. Bila naik tengah hari dia kata aircon panas. Dia pergi satu kedai aircon Cina punya. Dia kata ni, you tolong tengok saya punya kereta ingat dia punya aircon ada problem. Dia kata malam memang sejuk. Bila-bila pun malam aircon dia sejuk. Tapi bila siang aircon dia cukup panas. Dia kata tak berasa aircon, rasa angin saja ya. Cina kedai aircon pun dia jawab apa? Dia kata ini awak tak boleh bikin. Ini Tuhan Allah punya kerja. Dia kata sekarang musim panas. Dia kata ini Tuhan Allah punya kerja. Ini awak tak boleh bikin. Dia kata kalau malam pun panas awak boleh bikin. Dia kata you punya aircon ada problem. Kalau malam sejuk, siang panas, ini Tuhan Allah punya kerja. Tuan-tuan, ini pengajaran kita nak ambil. Maknanya manusia ni last sekali dia balik pergi kepada satu kuasa hak dia tak boleh tunjuk dengan jari dia, hak dia tak boleh buktikan dengan pandangan mata. Tapi dia yakin ada kuasa tu. Dan kuasa tu ialah Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, bal qalu mithla ma qala al-awwalun. Tetapi kata mereka itu, yakni kafir Mekah, seperti perkataan orang yang dahulu kala juga. Kata mereka, qalu a idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun. Kata mereka, adakah apabila kami mati dan kami jadi tanah dan jadi tulang, adakah kami bangkit sekalian lagi? Yakni mereka kata tiada bangkit lagi selepas daripada mati. Sama juga. Macam mana umat Nabi-Nabi dulu tak percaya kata lepas mati nak kena hidup balik di padang mahsyar, macam itulah umat Nabi Muhammad tak percaya. Bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kafir Mekah, kepada kafir Quraisy yang duduk di Mekah ni, kata aku ni nabi utusan Allah, aku nak ajak hampa semua suruh ikut Allah. Aku nak bagi tahu dekat hampa, siapa yang bantah Allah, siapa yang lawan Allah, bila dia mati, dia bangkit balik esok ni dia susah. Depa tak boleh terima. Depa kata bolehkah orang yang dah mati, yang dah reput daging, tulang pun dah reput dah, nak bangkit hidup jadi manusia balik, bolehkah benda ni? Depa kata ni serupa macam orang-orang dulu kata dekat nabi-nabi dulu. Sama aja. Firman Allah, laqad u'idna nahnu wa aba'una hadha min qabl. Sungguh telah dijanji akan kami dan tok nenek kami akan ini daripada dahulu itu. Depa kata sungguh macam mana kamu, depa kata dekat Nabi Muhammad, macam mana kamu ancam kami, macam itulah tok nenek kami dulu kena ancam dengan nabi-nabi depa. Ni cerita lama, dia kata. Cerita nak suruh kami takut, nak suruh kami takut supaya dengan takut tu kami ni ikut kamu. Cerita ni cerita tok nenek kami dulu dah kena dah. Lah ni kami kena. Ini semua cerita lama, kami tak mau ikut. In hadza illa asatirul awwalin. Tiada ini bangkit kemudian daripada mati, melainkan cerita dusta orang dahulu kala. Depa kata ni cerita lama, ni model lama. Kami tak mau dengar ni semua ni. Ini semua cerita lama. Bukannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Depa kata hak nabi kata tu bukan Allah kata, ni nabi mereka. Nabi mereka ni sama macam orang dulu-dulu kena tipu dengan hak mengaku jadi nabi dulu. Sama aja dia kata. Maka tidak perlu kami ikut seruan kamu ni. Firman Allah, qul limanil ard wa man fiha in kuntum ta'lamun. Kata olehmu ya Muhammad, bagi siapa milik ini bumi dan mereka yang ada di dalamnya, jika ada kamu ketahui siapa yang menjadikan dan siapa miliknya.
Allah suruh Nabi tanya orang kafir Quraisy yang tak mau ikut Nabi ni. Pitanya saat Tuhan kata dekat depa hak bantah ni, limanil ard wa man fiha. Ni bumi ni dengan segala benda hak ada dalam bumi ni hak siapa punya? Pitanya depa. Allah suruh Nabi Muhammad pitanya. Bumi ni hak siapa punya? Ni kita semua menatang segala benda hak ada atas bumi ni hak siapa punya? Pitanya depa ni. Sayaquluna lillah. Lagi berkata mereka itu bagi Allah semata-mata. Depa jawab kata apa? Allah. Bumi ni hak Tuhan punya, kita ni pun hak Tuhan punya. Semua mengaku macam tu. Tuan-tuan, yang ni yang dikatakan fitrah. Fitrah ni maksudnya naluri manusia. Manusia ni kalau mulut dia kata dia tak percaya Tuhan, bila dia susah, mulut dia sebut, oh my God. Tentu ya. Berapa banyak orang putih ada di negeri barat tu mengaku mereka ni ateis. Ateis ni maksudnya mulhid dalam bahasa Arab. Maksudnya mereka kata tak ada Tuhan. Bagi mereka agama apa pun sama. Tak usahlah mai cerita pasal Islam, tak usah mai cerita pasal Kristian, tak usah mai cerita pasal Buddha, tak usah mai cerita pasal Hindu, tak usah mai cerita pasal agama apa pun tak usah cerita, kami tak mau dengar. Semua agama sama. Mereka pakai borong sama macam tu aja. Sama dari segi apa? Dia kata agama apa pun suruh orang buat baik. Agama Islam suruh orang Islam buat baik. Agama Hindu suruh orang Hindu buat baik. Agama Buddha suruh orang Buddha buat baik. Agama apa pun dia suruh manusia buat baik. Dia kata. Agama ni semua sama. Dia kata saya tak percaya kat Tuhan. Dia kata macam tu. Tapi bila dia mai sakit, dia sakit sampai sangat-sangat, mulut dia sebut, oh my God. Sama macam orang Melayu. Semayang tak mau, apa tak mau, dalam karya tu sampai orang kenal dia ni, tak pernah nampak main masjid. Bukan kata main semayang waktu, bukan kata main mengaji di masjid. Semayang jemaat hak seminggu sekali pun tak pernah nampak. Semayang raya hak setahun 2 kali pun tak pernah nampak muka dia. Pendek katanya dia ni tak pernah main masjid. Tapi bila dia sakit itu dia sebut apa? Ya Allah dia sebut. Dia sebut Ya Allah. Ya Allah, dia kata sakit sungguh. Ya Allah, dia sebut. Pasal apa? Pasal ini fitrah manusia. Manusia lah sekali, tak gaduh siapa ajak dia. Lah sekali, dia cari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kata, cuba kata dekat Nabi Muhammad, cuba Ustaz Muhammad, kamu pergi tanya dekat kafir Mekah ni, tanya mereka ni bumi ni semua benda ada atas bumi ni hak siapa punya. Lepas itu Tuhan kata, sayaquluna lillah. Depa akan jawab ni semua hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana tiada jawab lainnya. Tak ada jawapan dah. Tidak ada pilihan. Melainkan mesti jawab kata Allah. Yang tu saja. Firman Allah. Qul afala tadhakkarun. Kata olehmu bagi mereka itu, kemudian daripada iqrar itu. Kamu pergi tanya mereka, kalau saat lagi mereka jawab kata Allah, kalau mereka jawab macam tu, jika begitu, apa sebab kamu tidak ambil ingat fikir? Kalau mereka jawab kata bumi ni hak Allah, tanya mereka, dah tu pasal apa? Hampa tak mau fikir. Begitu. Bahawa Tuhan yang kuasa atas memula itu, kuasa atas menghidup kemudian daripada mati. Allah subhanahu wa ta'ala, dia yang buat kita. Kalau kita mati, nak bagi hidup balik kita itu, memang kerja dia. Dan mudah bagi dia untuk nak buat semua benda ni. Firman Allah, Qul man rabbus samawati sab' wa rabbul arshil azim. Kata olehmu lagi, wahai Muhammad, siapa Tuhan langit yang 7 itu? Dan siapakah Tuhan arash yang amat besar itu? Tuhan kata dekat Nabi Muhammad, pergi tanya mereka soalan kedua. Tadi tanya bumi ni hak siapa punya? Tuhan kata mereka tentu jawab Allah punya. Lepas ni pergi tanya mereka, langit ada 7 lapis di atas tu hak siapa punya? Sayaquluna lillah. Lagi berkata mereka itu, Allah Ta'ala Tuhan sekalian ini. Tuhan kata mereka tentu jawab langit ni Tuhan punya juga. Qul afala tattaqun. Kalau dah mereka jawab macam tu, kata kepada mereka ni, kalau begitu, kerana apa kamu tidak takut kepada dia?
Kalau dah hampa mengaku kata bumi ni pun Tuhan punya, langit pun Tuhan punya, arash pun Tuhan punya, kalau hampa mengaku semua ni hak Tuhan punya, pasal apa tak takut kat Tuhan? Tuhan punya semua ni. Kita orang kaya dalam kampung kita pun kita takut. Ada orang takut. Orang yang ada kuasa dalam tempat kita pun kita takut. Kalau dia ada kekayaan sikit, ada kuasa sikit, kita takut dah. Takkah Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai serba banyak kekayaan, segala-galanya hak dia punya, yang kita pergi tak takut pasal apa? Begitu. Dengan tinggal ibadah lainnya. Bukti kamu tak takut Tuhan ni apa dia? Kamu tinggal ibadah. Tu bukti tak takut. Tak semayang tu makna tak takut lah. Sanggup duk buat benda-benda dosa tu makna tak takut lah. Benda yang agama larang, benda yang Quran tegah, benda yang hadis Nabi tak bagi buat dan sebagainya, pergi duk buat juga, tu makna tak takut. Tak sahabat kata takutlah kalau kamu buat benda tu. Duk minum arak, dalam keadaan tahu kata arak tu tak boleh minum, duk minum juga arak. Takut ke orang macam ni? Ini orang tak takut. Duk tahu dah kata naik motor tak pakai helmet ni boleh kena saman, duk naik tak pakai juga, tu makna tak takut. Tu makna tak takut. Walaupun dia kata aku takut, tapi sebenarnya tak takut. Pasal apa? Pasal perlakuan dia menunjukkan dia tak takut. Bila Allah suruh Nabi Muhammad pergi tanya, bumi ni siapa punya? Dia kata Allah punya. Tanya depa langit ni siapa punya? Dia kata Allah punya. Kalau dah semua ni Allah punya, pasal apa tak takut dekat Allah? Pergi tanya depa macam tu. Firman Allah, qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wala yujaru alaih. Itu perbetul itu. Qul man biyadihi. Man biyadihi. Ya bagi atas, dal bagi bawah. Qul man biyadihi malakutu kulli syai'. Kulli. Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wala yujaru alaih. Kata olehmu lagi, siapa dengan tangannya milik tiap-tiap sesuatu, dan ia yang boleh memelihara dan tiada dipelihara atasnya. Itu dia. Siapa ni punya? Semua ni. Bukan bumi, bukan langit. Semua. Semua maksudnya apa? Termasuk kita, termasuk nyawa kita, termasuk akal yang ada dalam diri kita. Semua ni hak siapa punya? Pitanya orang kafir Mekah. Hak siapa punya semua ni? Kalau sekiranya mereka kata semua ni hak Allah punya, pasal apa yang hampa tak takut dekat Allah? Dan ia yang boleh memelihara. Allah tu saja Tuhan yang boleh memelihara kita. Tak ada siapa boleh pelihara kita. Kalau Allah nak kita mati, tak ada siapa boleh lindung kita daripada kematian. Tapi kalau Allah nak kita hidup, Allah pelihara nyawa kita, Allah nak kita hidup, tak ada siapa buat apa, kita tak mati. Dia kata dan tiada dipelihara atasnya. Maksudnya manusia kalau sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala letak dia dalam azab neraka, tak ada siapa boleh pelihara, boleh tolong dia daripada kena azab neraka Tuhan. Firman Allah, in kuntum ta'lamun, jika kamu ketahui siapa, maka sudah pastilah kamu akan beriman dengan Allah. Sayaquluna lillah, Tuhan kata lagi berkata mereka itu Allah Ta'ala. Kok mana pun mereka jawab Allah. Tapi yang peliknya tak takut dekat Allah. Qul fa'anna tusharun. Kata olehmu wahai Muhammad, kalau begitu, maka kenapa kamu paling daripada sembah Allah Tuhan yang esa, yakni Tuhan yang sebenar? Maka betapa dia khayal di perasaan bagi kamu kata batal. Kalau dah hampa mengaku semua ni hak Tuhan punya, dia kata, pasal apalah kamu berpaling daripada sembah Allah? Pasal apakah hampa ni masih duk khayal dalam perasaan hampa? Kata Allah Subhanahu Wa Taala ni seolah-olah tidak ada kuasa untuk nak buat apa-apa dekat hampa semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, bal atainakum bil haq. Tetapi telah kami datang akan mereka itu dengan Quran yang sebenar. Iaitu tiada bagi Allah anak dan tiada syirik. Ini dia nak main cerita lain pula. Nak cerita kata orang kafir ni, sebahagian daripada mereka ni sudahlah tak percaya Tuhan. Pi kata pula Tuhan ada anak. Siapa yang duk buat cerita ni? Nasrani. Orang Kristian. Pi kata pula Tuhan ada anak, Tuhan ada bini.
Sudahlah tidak terima Allah Tuhan yang esa, tak terima Tuhan esa, pi kata pula Allah ni ada anak ada bini. Maka dia sebut dalam ayat ni bal atainahum bil haq, tetapi kami datang akan mereka itu dengan Quran yang sebenar. Depa duk ikut kitab Injil. Bila Allah buat turun Quran, dia tak mau ikut Quran yang sebenar ni. Dan kata pula tiada bagi Allah anak dan tiada syirik. Dalam Quran kata Allah tidak ada anak, Allah tidak boleh disyirikkan dengan apa pun. Depa kata Tuhan ada anak. Firman Allah wa innahum lakadzibun, dan bahawa mereka itu, yakni kafir itu dusta sekalian pada dakwanya bahawa Allah ambil anak. Bohong. Tuan-tuan, kita buat bancian. Berapa ramai orang Kristian ada dalam dunia ni? Ramai. Walaupun mereka ni merupakan orang Kristian yang tidak aktif. Ramai, orang Kristian ramai, tapi kurang aktif dah lah ni. Kalau di London, dah banyak dah gereja yang jadi supermarket. Banyak dah. Dulunya gereja, lah ni jadi restoran. Dulunya gereja, lah ni dah jadi pusat snooker. Dulunya gereja, lah ni jadi masjid pun ada. Di London. London ni cukup hebat lah. United Kingdom, UK ni cukup hebat lah dari segi megah dengan Kristian. Tuan-tuan tengok pertabalan raja dia, tengok kematian kerabat di raja dia, ni cerita ni semua cerita Kristian. Tunjuk ketaksuban mereka kepada Kristian yang begitu punya kuat. Ramai orang Kristian di sana dan mereka merupakan orang Kristian ortodoks. Kristian jenis fikir cara lama ni. Tetapi kebanyakan mereka sebenarnya lah ni sudah tidak aktif. Sehingga kan gereja tak ada pengunjung. Gereja tak ada pengunjung. Sehingga kan pembiayaan gereja sudah tidak mampu ditanggung oleh pihak pengurusan gereja. Macam masjid kita lah. Masjid kita ni nak buat apa pun kena ada duit. Hari Jumaat buat tabung kutipan duit, buat apa-apa sempena apa, buat kutipan duit. Tujuan dia apa? Tujuan dia nak guna duit tu untuk nak menghidupkan masjid. Macam itulah juga dengan gereja. Gereja ni pun mereka perlu duit untuk nak membiayai gereja mereka. Gereja di England ni bukan gereja kecil-kecil. Gereja di England ni semua gereja-gereja yang hebat-hebat, gereja yang besar-besar, gereja lama. Bila tak ada pengunjung, tak ada collection, tak ada duit. Bila tak ada duit nak biaya gereja tak boleh. Bila nak biaya gereja tak boleh, terpaksa lelong gereja. Walaupun keadaan mereka macam tu, mereka tetap juga nak pegang agama mereka. Walaupun tak aktif, tapi tetap juga nak pegang Kristian. Tak mau tinggal Kristian. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sedangkan hati kecil mereka sendiri dah tak ada kepercayaan dah pada agama Kristian. Tak ada kepercayaan dah. Tetapi tak mau tinggal juga fahaman Kristian mereka ni. Entah orang yang paling kuat menentang ajaran Kristian dalam zaman kita lah ni seperti dia. Saudara Ahmad Didat. Cukup kuat. Dan dia satu orang yang cukup, orang kata very knowledgeable. Satu orang yang cukup berilmu pengetahuan. Quran hafal. Ahmad Didat. Dia orang South Africa. Dia satu orang lawyer. Dia hafal Quran. Dan dia hafal kitab Bible. Dan dia hafal Bible bukan satu version. Beberapa version Bible dia boleh hafal. Bukan setakat dia hafal Quran, dia hafal Bible. Bahkan dia boleh bawa keluar satu ayat Quran. Dengan menggunakan ayat tu dia boleh buktikan Bible punya ajaran tak betul. Dia dikehendaki oleh musuh-musuh dia, dikehendaki. Mana dia pergi pun dia terpaksa diawasi. Pasal apa? Pasal musuh duk cari dia. Malaysia dah main beberapa kali. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur biasa panggil dia, suruh bagi satu ceramah tentang Islam dan Kristianiti di dataran Merdeka. Yang majlis tu terpaksa dihentikan. Pasal apa? Pasal dia punya cakap ni betul-betul provokasi. Sampai orang Kristian dah naik angin, dah naik marah. Sampai nampak suasana dah nak jadi tegang. Pihak keselamatan terpaksa menghentikan majlis itu. Masa saya student dekat Universiti Melaya dulu, universiti pernah panggil dia mai bercakap tentang Islam dan juga konsep Trinity.
Tentang cerita yang kata Tuhan ada 3 ni. Tuhan, isteri Tuhan dengan anak Tuhan. Mai bercakap. Tuan-tuan tahu dalam Dewan Tongku Chancellor tu, 3 baris yang pertama tu semua orang Kristian. Baris depan semua padri. Pakai baju hitam, ada kolor, ada putih tan ini. Semua, satu baris depan tu semua padri. Daripada seluruh gereja yang ada. Semua turun mai. Mereka mai dengan tujuan mereka nak lanyak daripada malam tu. Tapi ternyata Ahmad Didat ni Allah Subhanahu Wa Taala bantu dia. Dengan ilmu yang ada dekat dia, dengan Quran yang ada dalam dada dia, dengan kitab Bible yang dihafal oleh dia, dengan kepetahan cakap dia, dengan ilmu yang berbagai-bagai yang ada cukup dalam diri dia, dia boleh buat sampai depa ni kena histeria, menjerit dalam dewan tu, tak boleh nak berhujah, mati hujah, geram, menjerit aja. Tu orang kata histeria. Geram, tapi nak kata tak boleh. Dia mempunyai hujah lebih kuat, nak kata tak boleh, nak kata tak boleh, menjerit. Padri menjerit. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tak apakah hikmah di sebalik itu, dia paralyze lah ni. Dia lumpuh. Habis semua, satu badan semua jam. Lumpuh. Dan sekarang ni Al-Malik Fahad Saudi ambil dia dan letak dia di ward diraja di hospital Riyadh. Dia ada di sana dan dia lumpuh sepenuhnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sampai hari ini tak ada orang boleh ganti tempat dia. Tak ada orang. Yang ada hari ini alim satu bidang je, alim tentang agama Islam, tentang Quran, tentang tak tahu tentang Bible. Bila nak pergi berhujah jeng. Nak cari orang macam dia tu tak ada. Kalau ada orang macam dia 10 orang, Masya Allah, kita boleh tengok apa jadi pada agama Kristian. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kekuatan dekat orang yang nak bawa Islam ni. Allah bagi kekuatan menerusi Al-Quran. Dia kata bal atainahum bil haq, tetapi telah kami datang akan mereka itu dengan Quran yang sebenar, iaitu tiada bagi Allah anak dan tiada syirik. Quran cukup untuk dibuat hujah. Wa innahum lakadzibun, dan bahawa mereka itu, yakni kapiak-kapiak itu, mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah, tiada ambil Allah daripada anak dan tiada sertanya daripada Tuhan. Itu dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sampai hari ini tak ada orang boleh ganti tempat dia. Tak ada orang. Yang ada hari ini alim satu bidang je, alim tentang agama Islam, tentang Quran, tentang tak tahu tentang Bible. Bila nak pergi berhujah jeng. Nak cari orang macam dia tu tak ada. Kalau ada orang macam dia 10 orang, Masya Allah, kita boleh tengok apa jadi pada agama Kristian. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kekuatan dekat orang yang nak bawa Islam ni. Allah bagi kekuatan menerusi Al-Quran. Dia kata bal atainahum bil haq, tetapi telah kami datang akan mereka itu dengan Quran yang sebenar, iaitu tiada bagi Allah anak dan tiada syirik. Quran cukup untuk dibuat hujah. Wa innahum lakadzibun, dan bahawa mereka itu, yakni kapiak-kapiak itu, mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah, tiada ambil Allah daripada anak dan tiada sertanya daripada Tuhan. Itu dia. Quran secara jelas bagi tahu, kata Allah tidak ada anak dan Allah tidak ada sekutu bagi dia. Tak ada dua Tuhan. Itu maksud dia. Allah mentadbir alam ini secara esa, tanpa sekutu. Allah seorang aja takbir seluruh alam ini. Allah seorang aja. Tidak ada asisten, tidak ada penolong, tidak ada pembantu, tidak ada jawatan kuasa, tidak ada siapa-siapa. Allah mentadbir alam ini tanpa perlu kepada bantuan dan tanpa perlu kepada sekutu daripada mana-mana pihak. Tuhan kata macam tu dalam Quran. Idzan la zahaba kullu ilahin bima khalaq. Kerana jika ada Tuhan yang lain serta Allah, nescaya memerintah oleh tiap-tiap Tuhan dengan kejadiannya. Ya. Dia kata apa? Dia kata kalaulah ada dua Tuhan, sudah tentulah ada dua Tuhan, ada makhluk yang dicipta dia. Tuhan A dengan Tuhan B. Tuhan A katalah dia buat 500,000 orang. Tuhan B buat 500,000 orang.
Tuhan A akan perintah 500,000 hak dia buat. Tuhan B akan perintah 500,000 dia buat. Kalau sekiranya ada dua Tuhan, akan berlaku keadaan ini. Dia buat 500,000, dia ni buat 500,000. Tentu dia perintah hak dia buat. Kau ni perintah hak dia buat. Apa nak jadi dengan dunia ni? Dia kata, dan tegah lain daripada perintah atasnya. Bila hak nu main nak perintah hak dia buat, sudah tentu dia ni akan tegak. Kalau dia ni nak pergi perintah hak kawan tu buat, sudah kawan tu, Tuhan tu akan tegak. Lepas tu jadi perang antara Tuhan dengan Tuhan. Tak logik. Mana boleh terima ada dua Tuhan? Kita duduk dalam rumah tangga. Kita suami, kita ada isteri. Takkan dua-dua nak jadi ketua? Dia mesti seorang aja. Mesti seorang aja. Kita yang akan buat kata putus. Kita yang akan buat. Kalau dia pun boleh duk veto pula keputusan kita, susahlah kita nanti kena tanya dia lah, betul-betul lah ni siapa tokek ni, hangga aku. Mau tanya dia lagu tu. Jadi awal-awal kena perjelaskan, dalam rumah ni, aku number one. Mau perjelas dekat isteri kita ni, dalam rumah ni, aku number one. Last sekali, final say, final decision, aku buat. Hang ni, boleh bagi nasihat dekat aku aja, advisor saja. Tapi final say, kata putus, aku buat. Jelas, nampak? Kalau dalam rumah tangga, dua-dua pakat nak jadi ketua, dua-dua nak buat keputusan, yang menjadi mangsa ialah anak. Anak nak pergi rombongan, tanya ayah, ayah saya nak pergi rombongan. Ayah kata tak boleh. Dia pergi tanya mak, mak saya nak pergi rombongan. Mak kata pergi. Lah ni dia nak pergi ke tak pergi? Dia pergi tanya mak dia sekali lagi, mak betul ni boleh ke saya pergi rombongan? Mak dia kata, dah aku kata pergi lah. Dia nak keluar, ayah dia tanya nak pergi mana? Nak pergi rombongan? Ayah dah kata tak boleh tadi. Gila anak ni. Gila dah. Maka kena ada satu orang yang buat keputusan akhir. Mak kata pergi, ayah kata tak pergi. Siapa dia yang nak buat keputusan akhir? Ayah. Ayah kata tak sapi. Tak sapi tu. Last sekali kena satu juga. Kok mana pun kena satu. Kalau dalam rumah tangga pun kena ada satu ketua. Kalau kapal pun kena ada satu nahkoda. Takkan alam ini boleh ada dua Tuhan. Itu logik yang semua orang boleh terima. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat tadi, idzan la zahaba kullu ilahin bima khalaq. Dia kata kalau macam tu, kalau sekiranya ada dua Tuhan, tiap-tiap Tuhan akan memerintahkan makhluk yang dia cipta. Wala'ala ba'duhum ala ba'din, dan nescaya meninggi setengah mereka itu atas setengah, seperti raja-raja dunia juga. Dia kata kalau ada dua Tuhan, tentu duk lawan challenge di antara satu sama lain. Seorang nak meninggi atas yang seorang lagi nak meninggi atas seorang lagi. Tentu kalau ada dua Tuhan, dua-dua nak lawan challenge, nak tunjuk siapa lebih berkuasa. Dia kata pula di hujung tu, dia kata seperti raja-raja dunia. Yang ni nakal sikit. Macam raja-raja atas dunia lah. Dia ni pembesar istana, dia ni pun nak pembesar juga. Dia ni penaik pagang baru istana dia ni pun nak penaik pagang baru juga. Dia ni beli helikopter, dia ni pun nak beli helikopter juga. Dia ni beli satu personal jet, dia ni pun nak beli satu personal jet juga. Pasal apa? Pasal dia raja, aku pun raja. Status sama. Maka kalau hang raja boleh ada helikopter, pasal apa aku raja tak boleh ada helikopter? Maka aku pun kena ada helikopter. Maka dia akan jadi challenge yang macam tu. Dia akan jadi persaingan yang semacam itu. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah Ta'ala daripada barang yang disifat oleh mereka itu. Yakni oleh kapiak-kapiak daripada anak dan syirik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Maha suci Tuhan daripada apa yang orang kapiak duk tuduh kat dia. Orang kapiak tuduh kata Tuhan ada anak, maha suci Tuhan daripada ada anak. Orang kapiak tuduh kata Tuhan ni ada syirik, ada sekutu, maha suci Tuhan daripada sifat syirik yang diletakkan oleh orang kapiak kepada dia. Alimil ghaibi wasyahadah. Dialah Tuhan yang ketahui barang yang ghaib dan barang yang hadir. Itu dia. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang tahu semua. Benda yang nampak nyata pun Tuhan tahu, hak tersembunyi orang tak tahu Tuhan tahu. Apa yang duk terlintas dalam hati kita Tuhan tahu. Bahkan bukan hak duk terlintas, hak sat lagi nak lintas Tuhan tahu dah. Kalau hak duk terlintas Tuhan tahu pun dah cukup hebat dah, sebab kita tak tahu apa yang lintas dalam hati manusia, kita tak tahu.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita tak tahu apa yang duk lintas dalam hati orang. Apa orang tu duk ingat kat kita. Apa orang tu dia suka tak suka kat kita. Kita tak tahu. Allah tahu. Allah bukan tahu hak benda duk lintas lah ni. Bukan Allah tahu yang tu. Hak sat lagi, hak esok, hak bulan depan nak lintas dalam hati kita. Tuhan tahu dah. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala, fata'ala amma yusyrikun. Maka maha tinggi Allah daripada barang yang sekutu mereka itu, yakni asnam, tokong serta dengan dia. Maha suci Tuhan. Takkanlah Tuhan yang memiliki alam, Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan seluruh alam nak pergi sama dengan tokong hak duduk bawah padu pokok tu. Takkanlah Tuhan nak sama dengan benda tu semua. Firman Allah, qul rabbi imma turiyanni ma yu'adun. Kata olehmu wahai Muhammad, wahai Tuhanku, jika engkau perlihat akan daku barang yang engkau janji akan mereka itu daripada azab itu. Rabbi fala taj'alni fil qaumiz zalimin. Wahai Tuhanku, maka janganlah engkau jadi akan daku pada jumlah kaum yang zalim itu. Takut binasa aku sama dengan mereka itu. Itu dia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia kata dekat Tuhan. Dia doa kepada Tuhan, Rabbi imma turiyanni ma yu'adun. Wahai Tuhanku, kalau engkau perlihatkan kepada aku barang yang engkau janji kepada mereka ni. Pokok kapiak ni Tuhan janji neraka. Nabi Muhammad kata dekat Tuhan, ya Allah, kalaulah kamu tunjukkan azab kamu, azab neraka kamu ni, kalau kamu tunjuk, minta, Nabi Muhammad kata, fala taj'alni fil qaumiz zalimin. Jangan masukkan aku dalam kaum yang nak kena azab tu. Azab ni dia dua. Satu azab dunia, satu azab akhirat. Azab dunia Tuhan boleh umai macam-macam rupa. Tuhan boleh buat mai daripada benda yang kita duk biasa tengok, dia omai banjir. Itu balak azab dunia. Dia omai puting beliau. Dia omai gempa bumi. Dia omai ni benda-benda ni semua azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata kalau nak buat mai azab yang seumpama ni, jangan masukkan aku dalam kumpulan yang binasa dengan azab-azab ni. Demikian juga azab akhirat esok. Azab masuk neraka betul esok ni, minta lindung aku dan umat aku daripada masuk dalam azab neraka ni. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun. Dan bahawasanya kami atas bahawa perlihat akan dikau barang yang kami janji mereka itu, yakni azab, apabila tiada beriman itu, amatlah berkuasa. Allah Subhanahu wa taala jawab balik dekat Nabi, dia kata, dan sesungguhnya kami ni kalau nak buat mai azab, yang ni adalah mudah bagi kami. Kami sangat berkuasa. Anytime, bila-bila masa, kalau kami nak buat mai azab, kami boleh buat mai. Tuhan kata. Bila-bila masa. Tuan-tuan banyak. Hak Tuhan duk tunjuk kat kita banyak. Duk elok-elok boleh kena. Kan dulu yang di Kuala Ketir, yang kata tengah duk main bola. Cuaca cerah, terang, benderang. Tak ada pokok hujan. Apa pun tak ada tanda-tanda hujan nak main. Tak tahu kilat dia main pang, kata kena satu budak jatuh tergedik-gedik atas padang mati. Tuhan nak buat ni, dia tak ada perlu kepada sebab musabab. Tak perlu. Tak perlu kepada kilat tu, sebab musabab nak main kilat tu mesti kena ada pokok hujan, mesti kena ada hujan. Tak perlu. Allah Subhanahu wa taala, dia kalau dia nak buat, dia tak perlu kepada semua benda ni. Cerita hak kata jadi di Masjid Sungai Rambai berapa puluh tahun, berapa belas tahun dulu ni, yang kata masuk pergi bersumpah dalam masjid tu. Punca daripada satu hamba Allah nak pergi Mekah, dia ambil duit pergi tinggal kat kawan baik dia, hang tolong pegang sat duit aku nak pergi Mekah. Aku balik esok, aku nak ambil balik duit ni. Aku amanah duit ni kat hang tolong pegang. Dia pergi Mekah. Balik-balik mai jumpa kawan tu, minta balik duit, kawan tu duk buat heran. Dia kata, duit apa? Dia kata, duit aku tinggal kat hang sebelum aku pergi Mekah tu. Bila? Dia jangan duk buat lagu tu, duit banyak ni. Dia kata, aku tak tahu semua bila hang bagi kat aku. Dia boleh duk buat belakon lagu tu.
Lembut lutut lah kawan ni. Dia apa tu lah duit simpan hak ada pun pi amanah dekat kau ni. Pasal apa? Pasal kawan baik. Pasal apa? Pasal ada kepercayaan. Dia percaya kat kau ni. Hang kawan baik aku bukan baru kenal hang seminggu dua. Aku kenal hang lama dah. Jangan duk buat macam ni. Dengan duk melawai. Dia kata tak melawai dah. Duit apa hang bagi kat aku? Dia duk buat begitu. Pi masjid Sungai Rambai tu. Masuk sumpah Quran dalam tu. Dia ni sumpah, dia kata dengan nama Allah Tuhan yang buat turun Quran ni, dia kata aku memang bagi duit sekian-sekian banyak dekat dia ni. Kawan ni pun pegang Quran berani. Dia kata dengan nama Allah Tuhan yang buat turun Quran ni, aku tak terima apa duit daripada dia ni. Apa nak kata tuan-tuan? Nak kata apa? Tuhan adalah nanti kata. Dah dua-dua pergi berani buat macam tu, nak kata apa? Turun masjid, baru langkah 2-3 tapak aja, pang kata kilat mai, jatuh tergedik-gedik mati depan tangga masjid. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala, dia kalau dia nak buat mai apa pun, bila-bila masa dia boleh buat mai. Kadang-kadang bila Allah tak buat mai tu, itu tanda rahmah ataupun belas kesian Allah kepada manusia. Dia tak buat mai tu, jangan anggap kata Tuhan ni tak boleh buat, Tuhan tak ada kuasa. Jangan ingat macam tu. Tapi Tuhan tak buat mai tu kerana belas kesian yang ada pada Tuhan, rahmah yang ada pada Tuhan tu. Maka Tuhan tak bagi azab serta-merta kat dia. Tuhan nak bagi dia ni masa untuk balik, muhasabah balik diri dia, fikir balik tang mana silap dia, mengaku silap dia, supaya dengan itu dia terhindar daripada dosa dunia dan akhirat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah berfirman, idfa' billati hiya ahsan. Hiya ahsanus sayyi'ah. Ahsanu tu, bukan ahsana. Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah. Maksudnya, tolak olehmu ya Muhammad dengan perkataan yang terlebih elok. Ataupun diam saja akan kejahatan mereka itu, yakni kapiak-kapiak itu. Ini hukum dahulu daripada suruh perang. Ini hukum ni, hukum apabila orang mai duk cabar, orang duk kata macam-macam kat kita, disuruh kita ni supaya jawab balik, kalau nak jawab dengan perkataan yang baik. Orang mai maki kita, orang mai kata terjai-terjai kat kita, orang buat macam-macam cerita kat kita, Islam suruh apa? Dia kata idfa' billati hiya ahsan. Nak jawab balik ke, nak tepih balik ke, nak apakah orang kata tu, kalau nak jawab billati hiya ahsan, dengan cara yang cukup baik. Tak boleh dia maki kita, kita maki balik, dia kata kat kita, kita kata balik, dia fitnah kita, kita fitnah balik. Tak sah, agama kata. Apa pun orang buat kat kita, idfa' billati hiya ahsan, pertahan diri kamu dengan cara yang baik. Dia kata di sini cara yang baik itu apa dia? Dia kata umpamanya diam. Tentu jawab. Jawab bukan nak selesai masalah. Jawab akan panjang lagi masalah. Kita jawab satu ayat, mereka tafsir jadi 30 muka. Kita jawab satu ayat. Ayat kita jawab tu ditafsir ni sampai jadi 30 muka surat. Tak sah lah. Maka cara yang paling baik ialah kalau nak jawab pun cari cara paling elok untuk jawab. Kalau tidak pun dia kata diam saja. Diam itu lebih baik daripada kamu duk gagah nak jawab. Dia kata. Firman Allah, nahnu a'lamu bima yasifun. Kami terlebih ketahui dengan barang yang sifat mereka itu akan Allah dengan anak dan syirik. Tuhan kata kami lebih tahulah. Ni cerita tuduhan kata Tuhan ada anak, tuduh kata Tuhan ni ada syirik, ada isteri, ada apa semua macam-macam ni. Tuhan ni ada dua, ada apa. Ni semua cerita-cerita macam ni Tuhan kata aku lebih tahu. Betul tak betul hak mana aku lebih tahu. Tak usah peduli kat depan ni. Maha suci Allah daripada keduanya itu. Firman Allah, wa qul rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Wa a'udzu tu bukan wa a'udza. Wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Baca olehmu ya Muhammad akan doa ini, doa tadi ni, rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Baca doa tu, dia kata, yang maknanya, wahai Tuhanku, aku minta berlindung dengan engkau daripada segala was-was syaitan. Hamazati syaitan. Hamazat ni maksudnya bisikkan syaitan. Bisikkan syaitan. Kita hadut jadi was-was ni pasal dia duk main bisik kat kita. Dia duk main bisik.
Berapa rakaat itu semayang? Ni dia duduk main kacau kat kita ni. Dia bisik ni, dia sampai kat hati kita jadi was-was habis semua. Banyak tuan-tuan, orang yang kena penyakit was-was ni cukup banyak. Semalam mengajak di Brown Garden pun ada. Orang tua dah, umur 70 lebih dah. Mai ustaz nak cakap juga sikit. Tarik kita pergi jauh pada orang lain. Kenapa dia? Saya ni ustaz, dia kata daripada dulu sampai lah ni umur 70 lebih dah. Saya wah-wah ni tak boleh nak buang. Tolong ustaz bagi petua macam mana nak bagi hilang wah-wah ni. Saya tahu wah-wah macam mana. Wah-wah ni ada wah-wah semayang, wah-wah ambil ayat semayang, wah-wah. Semua benda buat wah-wah. Sampai saya pergi Mekah buat haji, dia kata saya tawaf ni jadi kaplah habis. Oh Penang. Kaplah. Sampai saya pergi Mekah buat haji, tawaf ni pun jadi kaplah habis, dia kata. Saat lagi 2 ke 3, saat lagi main 3 ke 4, saat lagi main 4 ke 5, dia jadi begitu. Dia kata sampai saya cancel, kira reset balik, bagi kosong-kosong balik, start lain daripada awal. Dia main lagi was-was. Tapi ambil biji tasbih pula, dia kata. Bila habis satu round, tarik satu round, wah-wah ke tasbih tu pula dah. Aku tertarik 2 ke, sampai macam tu, dia kata. Tak boleh pergi beli, hak tekan tu, klik tu, klik, tengok 8. Dia kata, mana nak buat ni? Tuan-tuan nampak? Penyakit tu kecil aja, tapi bagi setengah orang, jadi ganggu ibadat dia semua sekali. Saya kata, tak ada satu apa petua, melainkan satu aja kata. Tu saya duduk layan wah-wah tu. Dalam agama, dia bagi kaedah. Al-yaqin la yuzalu bisyak. Yakin, dia kata, tidak akan digelincirkan dengan syak. Yakin apa? Yakin yang korang tu pastilah. Kita 3 ke 4 rakaat. Yang pastinya 3 tu pastilah. Cuma 4 ni kita duk was-was. 3 ke 4. Al-yakin ialah 3. Kira 3. Tak ada masalah kita. Tak sah duk 3 ke 4. 3 pun kira 3 tambah satu lagi 4 ke 5 karut lah. Hang dah tadi ni 3 ke 4 dah kira 3. Bila dah kata kira 3, tambah 1 habis cerita lah. Tambah 1 nak layan lagi, was-was duk main tu nak layan lagi, tak boleh dah. Al-yaqin, keyakinan itu tidak boleh digelincirkan dengan syak yang main kemudian. Dah ambil dah ayat semayang tadi ni, nak main semayang maghrib tadi, ambil dah ayat semayang maghrib dah. Lepas semayang maghrib duk mengaji ni, terbatal tak lagi tak? Terbatal tak lagi tak? Ni dulu tu. Baik, yang yakinnya apa? Yang yakinnya ayat semayang ada. Tadi dah ambil dah, masa nak semayang maghrib tadi ayat semayang ada. Yang duk syak ni apa dia? Yang duk syak ni batal ke tak? Kira ada. Pasal ada tu yakin. Hak was-was ni batal. Pakai hak yakin tu. Dia tak peduli ya. Ada. Kira tak ada. Duk layan yang tu tiap hari nanti duk kira tak ada ni. Ini ceritanya. Ini semua dia kata hamazatis syayatin. Ini semua adalah was-was dan bisikan syaitan. Maka Allah suruh Nabi Muhammad doa macam ni, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Wahai Tuhanku, aku minta berlindung dengan engkau daripada was-was syaitan. Dan aku minta berlindung dengan engkau wahai Tuhanku, bahawa hadir mereka itu, yakni syaitan akan aku. Minta berlindung daripada syaitan yang tumpang duduk dalam diri kita ni. Minta jauh daripada gangguan macam ni. Syaitan tuan-tuan, dia bukan boleh main masuk dalam diri kita. Nabi SAW sebut, Nabi kata, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Nabi kata sesungguhnya syaitan itu dia berlari di dalam tubuh anak Adam ini pada larian darah anak Adam itu. Tang mana ada darah, tang tu syaitan boleh ada. Bukan sahaja syaitan ni boleh masuk dalam darah kita, boleh duk bergerak sekali, duk ada dalam badan kita. Bukan setakat tu, bahkan suami isteri nak bersatu tu dia boleh main lipat masuk lagi. Ni yang kata syaitan ni. Ni yang kata syaitan ni sampai macam tu. Sampai waktu tu pun dia boleh ambil kesempatan lagi. Ni yang kata syaitan. Maka dengan kerana tu Nabi SAW, Allah suruh dia baca doa ni, minta berlindung daripada bisikan syaitan dan minta berlindung daripada syaitan ni mai hadir duk beserta dengan kita semua pada segala kerja aku, kerana syaitan tiada hadir melainkan bawa kejahatan.
Itu dia. Syaitan ni tu saya kata apa lah? Memang jahat. Tak boleh dah kita duk andai ke syaitan ni baik. Syaitan ni memang jahat. Mustahil syaitan akan jadi baik. Nama kata iblis, nama kata syaitan, pada dulu, daripada mula dia kena murka dengan Tuhan, sampai hari ni, sampai kiamat, dia jahat. Seperti mana Yahudi. Sama lah. Allah kata, lan tarda ankal yahud. Tidak akan reda kepada kamu Yahudi. Maknanya, nama kata Yahudi ni dia tak akan reda kepada orang Islam. Melainkan Yahudi itu masuk Islam. Selagi mana dia duduk atas agama Yahudi, maka selagi itu dia tidak akan reda dekat kita. Begitu. Firman Allah, hatta iza jaa ahadahumul maut. Sehinggalah apabila datang akan seseorang daripada mereka, yakni daripada kafir itu oleh mati. Syaitan ni dia lagi duk main ni sampai kita dekat nak mati. Ketika lihat tempatnya dalam neraka dan tempatnya di dalam syurga jika dia orang yang beriman. Berkata, qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Hai Tuhanku, kembalilah olehmu akan daku ke dunia. Mudah-mudahan aku beramal akan amal yang saleh pada barang yang aku tinggal di dalam dunia dulu. Itu dia. Tuhan kata, nama kata manusia ni syaitan nanti kacau dia sampai dah very last moment. Sampai saat yang betul-betul akhir. Saat nyawa nak terkeluar daripada badan ni. Sampai saat tu syaitan duk ada lagi. Dia tak bagi chance. Itu sebab dalam Islam, dia tak bagi kita buka kancing baju, pergi duk pukul dada, kata kita baik. Tak boleh. Pasal apa? Pasal kita tak mati dia. Dan Islam tak bagi kita memandang hina, memandang rendah kepada orang yang sudah terbukti mati dia dalam keadaan Islam dan beriman. Tak boleh pandang rendah. Pasal apa? Setidak-tidaknya dia dah mati dalam keadaan Islam dan beriman. Kita tak tahu lagi. Berapa ramai orang yang dalam dunia ni hidup cara elok, apa semua elok, mai dekat nak mati. Tuis, pergi jadi tak elok. Na'udzubillah min zalik. Berlaku banyak. Banyak berlaku. Sejarah buat mai kat kita cerita lepas satu-satu, lepas satu-satu. Golongan yang macam ni. Pada mulanya cantik, dekat nak mati pergi jahannam. Na'udzubillah min zalik. Maka Allah Subhanahu wa taala cerita kat kita dalam ayat ni, dia kata hatta idza jaa ahadahumul maut, sehinggalah apabila seseorang itu sampai dekat mati, qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima tarakt. Dia kata, wahai Tuhanku, kembali olehmu akan daku ke dunia. Mudah-mudahan aku beramal atas amalan yang soleh. Bila dekat nak mati, nampak malaikat hamai pakai baju hitam semua duduk balik kiri. Dia tahu dah dia nak jadi rosak, dia nak jadi ahli neraka. Tahu dah. Tuan-tuan, kalau kita duduk sebelah orang nak mati, tengok. Mata tak nampak, tapi hati kita kena nampak. Apa yang dia tengah lalui tu hati kita kena nampak. Pasal kita duduk mengaji. Kita duduk mengaji. Ni ayat Quran. Hak kita duduk baca hadis ni banyak dah. Datang kepadanya malaikat yang berpakaian serba hitam. Dan malaikat tu kata dekat dia, keluarlah daripada tubuh kamu, wahai jiwa yang keji. Hadis cerita macam tu. Quran dia bagi satu ayat yang general, yang umum aja. Dia kata siapa pun dekat nak mati dia nanti lalui suasana ini. Quran bagi tahu macam tu aja. Hadis dia bagi detail lagi. Dia halusi lagi keterangan dalam Quran ini. Wajaa malakul maut. Dia kata dan datanglah malaikat maut. Liyakbida ruhah, untuk mencabut nyawa dia. Kalau malaikat itu datang dengan pakaian serba hitam, dia kata malaikat akan bertempik kepada mayat ini. Keluarlah roh yang keji daripada tubuh yang keji. Semua orang lalu benda ni. Sama ada kita boleh tengok, kita nampak dia kelupuk ke apakah, dia melalui benda yang Nabi cerita dalam hadis ni. Dalam keadaan yang macam tu, dalam keadaan dia dah nampak dah malaikat mai baju hitam duduk sebelah dia, kata dekat dia, keluar wahai roh yang keji. Dalam keadaan macam tu dia kata apa? Dia kata, walaupun mulut dia tak menguat, tapi dia duk bercakap dengan Tuhan. Dia kata ni, yang ayat Tuhan kata ni, rabbirji'uni, wahai Tuhanku, bagi aku balik atas dunia balik, aku tak mati lagi. Dia kata.
Wahai Tuhanku, aku tak mau mati lagi ni. Aku dah nampak malaikat mai pakai macam ni. Aku dah nampak dah tempat aku kubur yang aku nak pisah lagi. Nak jadi hufratun min hufarin niran. Nak jadi satu lubang daripada lubang api neraka. Dia dah nampak macam tu, dia nanti minta kat Tuhan, Rabbirji'uni, wahai Tuhan, bagi aku balik atas dunia. Aku tak mau pergi dekat alam barzah. Aku nak balik ke dunia. La'alli a'malu salihan. Kali ni kalau bagi aku balik atas dunia, aku tentu buat amal soleh. Dia kata. Ni saat genting yang semua orang yang dah mati melalui keadaan ini. Kata dia, a'malu salihan fima taraktu. Aku nak buat amal soleh, amal yang selama ni aku tinggal. Dia kata. Kalau selama ni orang pergi masjid semayang aku tak pi, selama ni orang duk pergi mengaji pasal Quran, pasal hadis aku tak pi, selama ni orang duk buat benda-benda baik aku tak buat, selama ni semua benda ni aku tak buat, kalau hang bagi aku balik aja atas dunia, garanti aku buat. Cakap dengan Tuhan pada masa tu. Firman Allah, kalla, tak akan ada, Tuhan kata. Yakni tiada boleh balik ke dunia. Tu orang nak mati tu, dia dengar Tuhan bercakap dengan dia. Tuhan kata kalla. Tuhan kata dak sekali-kali. Permintaan kamu ni sekali-kali aku tidak boleh tunaikan. Innaha kalimatun huwa qailuha. Bahawasanya minta kembali itu adalah kalimah yang ia kata akan dia. Maksudnya apa? Maksudnya Tuhan kata minta nak balik atas dunia, nak jadi orang baik tu cakap aja. Tu maksud dia. Tu maksud perkataan innaha kalimatun huwa qailuha. Maksud dia apa? Hang cakap aja macam tu. Tuhan kata kat dia, hang nak minta balik, hang nak minta extend umur hang sejam lagi, nak minta umur ditambah lagi sehari lagi, nak minta umur ditambah lagi setahun lagi, nak minta umur ditambah lagi 60 tahun lagi. Hang nak minta banyak mana? Tuhan kata, aku bagi dekat hang 60 tahun hidup tak cukup. Mau lagi 60. Ni Tuhan kata cakap ni, cakap aja. Tuhan kata kat dia. Kalau hang nak jadi orang baik, 60 tahun aku bagi dah cukup dah untuk jadi orang baik. 60 tahun tak cukup untuk jadi orang baik, nak minta sehari nak jadi orang baik. Tuhan kata, itu cakap saja. Sekali-kali kamu tidak akan dapat apa yang kamu cakapkan tu. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan daripada hadapan mereka itu barzakh, iaitu dinding yang teguh daripada kembali ke dunia. Barzakh tu maksud dia dinding. Orang duk kata alam barzakh tu, barzakh maksudnya satu dinding. Maksudnya antara alam dunia dengan alam kubur dia ada satu barzakh. Dia ada satu dinding, yang dinding tu tak boleh tembus. Tak boleh tembus. Orang yang dah mati, dah terlucut nyawa keluar daripada badan dia, dia dah jadi mayit, dia dah jadi orang mati. Orang mati tak boleh nak penetrate, tak boleh nak tembusi dinding barzakh ini untuk balik ke dunia. Tak boleh lagi. Orang duk cerita kata hantu kubur, hantu apa ni, semua pembohong. Orang mati tak boleh balik dah atas dunia ni. Apa nak main jadi hantu kubur, main duk kacau orang hidup, apa tak ada. Hak duk ada tu bukan hantu kubur, yang tu syaitan, yang tu iblis. Pasal apa? Pasal alam hak dia duduk ni, alam yang mayat duduk ni, alam ni ada barzakh, ada satu dinding yang dia tak boleh tembus pergi balik sana, orang sana tak boleh tembus mai balik sini. Kalau dia kata saya boleh masuk ke dalam alam orang mati, pembohong juga. Kerana barzakh itu adalah satu benda yang Allah buat, yang tidak ada siapa pun boleh menembusi dinding itu. Dan pada hadapan mereka itu, maksud depan orang yang mati itu, ada barzakh, iaitu dinding yang teguh daripada kembali ke dunia, sehingga sampai hari dibangkitkan segala orang yang mati. Wallahu a'lam. Lepas ini kita masuk fa iza nufikha fis sur fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Kita akan tengok lepas ni dia nak start pula cerita tentang sangkakala ditiupkan. Lepas sangkakala ditiupkan, dia nak cerita proses-proses yang akan kita lalu. Kita akan melalui faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang timbangan amal baik dia berat, maka dia orang berjaya.
Wa man khaffat mawazinuh faulaika allazina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dan barang siapa yang amal baik ringan, amal jahat dia yang berat, maka ni orang yang paling rugi dan mereka ni di neraka kekal mereka ini. Lepas ni dia akan cerita yang tu semua sampailah habis surah Al-Mu'minun. Saya ingat dalam satu kuliah lagi boleh habis insya-Allah. Wallahu a'lam. Dia kena baca surah keras betul. Pasal apa? Lebih-lebih lagi bila dia main cerita pasal mati, dia main cerita pasal azab. Kalau kita ada abang kata malaikat mai, tak ada apa. Jadi kita tak rasa malaikat mai tu, kita tak rasa. Kita nak kena bagi rasa tu, malaikat tu mai macam mana? Dia mai dengan baju hitam, dia qiyau. Memang dalam hadis pun kata malaikat qiyau. Malaikat qiyau, keluarlah roh yang keji daripada tubuh yang keji. Dia qiyau. Berbeza dengan orang alim, orang yang baik-baik, orang yang salih. Dia mai, dia kata ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dia jawab cantik. Dia cakap cantik. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baliklah kamu kepada Tuhan kamu dalam keadaan kamu redha dan Allah redha kepada kamu. Kita tenang. Dia sambut kita tu dengan tenang. Kita dipelawa untuk balik menghadap ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan orang ni, Allah bagi dia hidup, Allah bagi nikmat dekat dia, Allah bagi kesenangan dekat dia, Allah bagi kesihatan, Allah bagi macam-macam Allah bagi kat dia. Tiba-tiba dia guna hak Tuhan bagi kat dia dengan derhaka Tuhan. Padanlah bila dia nak mati, Allah hantar malaikat menjelkah dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan Allah bagi satu taufik dan satu hidayah kepada kita, dan mudah-mudahan dengan itu kita boleh perbetul kesilapan-kesilapan yang telah kita buat selama ini. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu silap saya. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabis sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.